وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله رب العظيم ورسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قال سهيلتي أدركني. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وهو على كل شيء قدير. اللهم فقهه في الدين وعليه التأويل ومن يذكر وإلى الأولي الألباب. ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهم النبيين وإلهمنا ملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا يستشبع ومن دعوة لا يستجب لها. اللهم إني أعوذ بك من أمنت ومن شر ما لا أعمل. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركي. اللهم تف علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dapatlah kita bersama-sama dalam majlis ilmu walaupun secara online bagi kita sama-sama murajaah dalam konteks iaitu dalam tajuk hari ini ayat-ayat mutasyabihat. Apa yang dikatakan dengan ayat-ayat mutasyabihat? Siapa yang dapat menguraikan ataupun siapa yang tahu apakah yang dimaksudkan dengan ayat-ayat mutasyabihat? Okey, yang pertama bila dikatakan tentang ayat-ayat mutasyabihat, ayat ini bukanlah yang dikatakan dia berdiri dengan sendiri ataupun dia bukan plural, bukan satu. Maknanya dia nama pun ayat-ayat, dia bukan satu ayat sahaja. Maka dalam Al-Quran dan juga hadis, ayat mutasyabihat ni banyak. Dia bukan satu. Sebab itu dipanggil ayatun. Ayatun mutasyabihat. Ayat-ayat yang banyak. Ayat-ayat yang dipanggil ayat-ayat mutasyabihat. Maka kita tengok apakah yang dimaksudkan dengan mutasyabihat. Ayat-ayat ini ada dekat mana? Ada dekat dalam Al-Quran. Kita kadang-kadang kita panggil ianya sebagai ayat mutasyabihat. Mutasyabihat adalah tashbih yang dikatakan seperti ataupun menyerupai, atau mutasyabihat ini juga serupa ayat-ayat yang memiliki akan keserupaan. Kenapa pentingnya untuk kita memahami akan ayat-ayat mutasyabihat ini? Kerana ianya perlu dipahami dengan panduan-panduan daripada ulama-ulama yang muktabar, imam-imam yang benar. Maka ayat mutasyabihat adalah ayat ataupun lafaz, atau kita boleh panggil ucapan-ucapan tersebut boleh diberikan kefahaman sesuai dengan zahirnya. Makna ayat yang ada persamaan antara yang zahir. Maka ayat ini akan kembalinya kepada Allah ataupun ianya kembali kepada makhluk. Maka ayat-ayat ini kalau kita nak tahu yang diketahui secara literal, menganggap ayat ini memiliki persamaan dengan makhluk. Ini adalah maksud kepada ayat mutasyabihat. Kalau kita betul-betul ikut daripada perkataan bahasanya itu, memang dia akan menyerupai kepada makhluk. Ini yang menyebabkan perbahasan ini penting untuk difahami oleh kita semua, khususnya umat Islam, agar kita ini tidak salah dalam memahami ayat-ayat mutasyabihat.
Kalau kita ambil satu contoh, contohnya dalam surah Toha. Siapa yang ada Al-Quran boleh tengok surah At-Toha ayat yang kelima. Ini adalah contoh ayat mutasyabihat. Kalau nak mudahnya, ayat mutasyabihat ini adalah ayat-ayat tamsilan atau ayat-ayat perumpamaan. Yang seakan-akan. Ke bukan? Macam itulah. Ayat-ayat mutasyabihat yang dikupaskan oleh imam kita ini, dia mengatakan bahawa ayat-ayat mutasyabihat ini ibarat menyerupai kepada sesuatu yang zahir. Okey, siapa yang ada Al-Quran boleh rujuk kepada surah Toha, surah yang ke-20, ayat yang ke-5. Ayatnya berbunyi sebegini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ar-Rahmanu 'ala 'arsyis istawa. Apakah yang dimaksudkan dengan perkataan istawa dalam firman Allah yang bermaksud Ar-Rahman 'ala 'arsyis istawa? Kalau kita tahu Ar-Rahman tu maksudnya Ar-Rahmanah. Allah itu Ar-Rahman 'ala 'arsyis istawa. Maknanya dia arsyis istawa, iaitu dia bersila di atas arsy. Ataupun Allah ini bersemayam di arsy. Ini maksud daripada, ini contoh ayat perumpamaan. Kan? Istawa secara bahasanya membawa maksud bersila. Ini yang kita nak cakap tadi tu. Yang maksudnya adalah secara zahirnya, kalau kita pandang secara literalnya, ia adalah secara zahir. Bersila macam kita bersila. Kalau betul-betul ayatnya. Istawa yang dimaksudkan adalah bersila. Bila mana kita mengatakan Allah itu bersila, bermakna Allah itu pastilah ada kaki. Kalau nak bersila kena pakai kaki kan. Dan juga inilah yang dikatakan Allah itu ada anggota. Anggota tubuh badan. Bila kita faham ayat ini sebagai yang dipanggil sebagai zahir. Allah itu bersila, Allah itu bersemayam di arasy. Ini yang akan jadi problematik kita ni. Dengan menyamakan Allah dengan Rasul. Rasul Allah dengan makhluk. Maka mari kita tengok apakah jawapannya bagi perkataan istawa pada surah At-Taha itu. Ar-Rahmanu 'ala 'arsyis istawa membawa maksud istawa itu sesuai dengan keagungan Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Agung dan Maha Tinggi. Maksudnya istawa dalam ayat ini bukan bermaksud bersila. Istawa dalam ayat mutasyabihat ini adalah yang sesuai dengan keagungan siapa? Keagungan Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Agung, Maha Tinggi. Adapun istawa itu telah dimaklumi. Telah maklum. Dan kafiat ini itu tidak diketahui. Maksudnya kita maklumlah istawa itu bersila. Tapi kafiat ni kita tak tahu. Maka kita tengok secara literalnya Allah ini ibarat seperti duduk di arasy dan bersila. Tetapi bagi imam kita yang menghuraikan kepada ayat-ayat mutasyabihat ini, dia mengatakan istawa dalam ayat ini yang membawa sesuai dengan maksudnya keagungan Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Tinggi keagungannya. Ini maksud istawa dalam ayat ini. Inilah ayat-ayat mutasyabihat. Kadang-kadang kita baca dekat dalam Al-Quran, dia akan keluar. Contoh-contoh ayat ni macam mana? Nanti kita akan hurai. Ini salah satu contoh lah. Sebab tu orang kata Allah itu duduk kat mana? Kat arasy. Allah tu buat apa? Bersila, bersemayam. Sebab apa? Inilah ayat dia. Maka sebenarnya itulah adalah daripada apabila kita tidak ada ilmu untuk kita memahami. Maka kalau kita tengok, itulah maksud istawa dalam perkataan atau dalam surah At-Taha itu lebih kepada menunjukkan tentang keagungan Allah. Bukan kepada perkataan bersila. Kadang-kadang kita akan, kadang-kadang kalau kita tengok tu kan, dalam kata-kata tersebut tu, kita boleh kata, ayat ni kok imani tak? Perkataan bersemayam ni. Maka bila kita tidak ada ilmu, kadang-kadang tergelincir akidah kita. Dengan menyamakan Allah itu kena ada anggota.
Maka mu'alif telah memilih mazhabul salaf. Mazhabul salaf ini bermaksud mazhab majoriti ulama salaf yang hidup pada tahun bila? 3 tahun yang pertama. Yang dipanggil mazhabul salaf. Pada 3 tahun yang pertama bermakna tahun 100, tahun yang ke-200, tahun yang ke-300. Maka mereka ini mengambil daripada imam-imam inilah ataupun ulama-ulama pada tahun-tahun ini. Ada juga yang kadang-kadang dipanggil sebagai fatratus salaf, iaitu waktu salaf, waktu yang soleh. Yang datang selepasnya dipanggil al-khalaf. Al-khalaf ni maksudnya apa? Orang ataupun alim ulama yang hidup pada abad yang keempat Hijriah dan selanjutnya. Maka para alim ulama kita ni dia merujuk kepada mazhabus salaf ini pada kurun atau 3 tahun yang pertama. Sebab tu kita kata Islam ini dia ada ulama yang mengatakan 100 tahun tu dia ada macam sesuatu pembaharuan. Nak tiba 100 tahun lagi ada. Maksudnya beginilah. Tapi pada abad yang keempat dia panggil sebagai al-khalaf. Bukan mazhabus salaf. Mazhabus salaf ni adalah 3 abad yang pertama. Tahun yang ke-100, tahun yang ke-200, tahun yang ke-300 yang dipanggil pada waktu salaf. Iaitu fatratus salaf, imam-imam kita. Maka kalau kita tengok, ulama menjelaskan secara ringkasnya. Contohnya Imam Al-Baijuri berpendapat bahawa dalam perbincangan ini, dalam ayat-ayat mutasyabihat ini, yang pertama dipanggil takwil. Kita dah belajar tentang takwil ni. Iaitu melakukan takwil secara tafsir. Dengan memindahkan perkara utama, perkara yang premier itu kepada makna yang alternatif. Kerana ada menunjukkan lafaz secara bahasa pada perkara tersebut. Contohnya, macam mana kita nak tahu perkataan takwil ini? Takwil ini, alim ulama kita akan buat. Dia akan ikut akalnya. Akal-akal yang muktabar. Maka dalam perkataan bersemayam tadi itu, dia nak tukarkan daripada perkataan yang premier tadi tu, nak tukarkan kepada satu langkah alternatif. So cara dia macam mana? Caranya adalah seperti bersemayam itu ibarat dengan perkataan ianya menguasai. Ini dipegang oleh siapa punya pendapat? Ulama-ulama khalaf. Ulama khalaf ni pada tahun yang keberapa? Tahun abad yang keempat. Ini maksud dia lah. Sekejap Okay. So jelas tak kat sini? Ini baru pendapat yang pertama daripada Imam Al-Baijuri mengisahkan tentang ayat-ayat mutasyabihat. Sekejap Okay, kita sambung Okey, maknanya dalam perkataan takwil para ulama kita, dia tukarkan daripada perkataan yang premier, perkataan yang utama kepada alternatif, dikatakan bersamaan itu adalah menguasai. Contohnya kalau kita nak tengok, kalau kita kata, kita pernah cerita tentang bagaimana takwil dan tafwid. Bagaimanakah mereka ini? Contohnya kalau kita nak tengok, kalau Malaysia ini
Perdana Menteri kita. Perdana Menteri kita ini akan duduk di kerusi sebagai Perdana Menteri selama 2 tahun. Bukan bermaksud selama 2 tahun dia duduk atas kursi tu. Tak bangun-bangun, tak pergi makan, tak. Maknanya dia dalam perkataan di atas kursi Perdana Menteri itu bermaksud dia akan memerintah Malaysia ini selama 2 tahun. Ini dipanggil kadang-kadang sebagai satu perkataan-perkataan peribahasa. Contohnya kalau kita tengok lagi perkataan Melaka jatuh ke tangan Jepun. Bukan tangan orang Jepun tu. Maksudnya di bawah pemerintahan Jepun. Okey, pendapat yang kedua berpendapat bahawa ulama salaf dia menyerahkan maknanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dipanggil tafwid. Makna ayat kepada bersemayam tadi dia tak takwilkan melalui alternatif, tetapi dia serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang dipanggil sebagai tafwid. Tafwid ni bermaksud apa dia? Maka aku serahkan makna ayat ini kepadamu ya Allah. Maka kami beriman dengan lafaz semuanya itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan ianya adalah benar. Makna yang kedua ini, pendapat yang kedua, dia tak nak tafsir lah. Dia tak nak tafsir, maka diserahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dia mengakui bahawa ayat ini adalah benar. Maka bagi mu'alif yang sesuai bagaimana istawa adalah, kalau kita nak tengok, kalau benar-benar kalau kita nak tengok, istawa itu adalah yang sesuai dengan keagungan Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Agung dan Maha Tinggi. Diulang balik. Maknanya itulah maksud istawa. Ar-Rahmanu ala arsh istawa. Bukan duduk bersila. Allah bersemayam di arasy, maknanya dia bersila. Ini fahaman yang salah. Ataupun kita kata hujahan yang salah. Ataupun cara Allah bersila ikut cara Allah lah. Kita tak tahu macam mana Allah bersila. Pun juga pendapat yang salah. Walaupun ayat itu, istawa itu membawa maksud daripada yang bahasa literalnya adalah bersila. Maka ianya tidak boleh. Kita nak kata Allah itu bersila. Ikut cara Allah bersila cara mana? Wallahu alam. Kita tak ambil tahu bahawa juga pendapat ini juga salah bagi ulama ini yang membahaskan tentang ini. Maka dia ambil kata sepakat daripada ulama-ulama yang terdahulu, iaitu istawa yang sesuai adalah keagungan Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Agung dan Maha Tinggi. Ini yang kita sedia maklum. Maka kalau kita tengok bagaimana kita nak mengimani dalam kitab daripada Al-Imam As-Sanusi. Imam kita As-Sanusi rahimahullah dalam kitab Al-Muqaddimat. Apabila ada orang bertanya pada Imam Malik, Imam Malik bin Anas, ulama salafus soleh mazhab Maliki. Maknanya Imam Malik bin Anas ini adalah ulama salafus soleh. Pada zaman bila? Pada zaman ataupun pada mazhab Maliki. Maka daripada firman Allah, Ar-Rahmanu ala arsh istawa, jawab Imam Malik, dia kata apa? Ada orang tanya pada dia. Apa maksud Ar-Rahmanu ala arsh istawa? Adakah Allah itu duduk bersila di atas arasy? Maka jawab Imam Malik kepada orang yang bertanya itu dalam kitab apa? Kitab Al-Muqaddimat. Istawa ini telah diketahui. Caranya tidak diketahui. Maknanya istawa itu kita ketahuilah dalam perkataan yang bersila. Cara ni kita tak tahu. Lalu bertanya lagi tentang soalan ini, apabila ada orang tanya lagi, jawapannya adalah soalan ini adalah akan membawa kepada bid'ah. Maknanya bila dia cakap istawa ini telah diketahui, cara tak tahu. Tapi kau tanya lagi. Kau tanya lagi macam mana cara dia? Atau kau nak melanjutkan lagi dengan soalan tersebut, maka soalan ini adalah bid'ah. Maknanya dia tidak melanjutkan lagi. Maka Imam Malik memerintahkan untuk orang yang bertanya tadi itu keluar. Sebab dia mula ingin membawa perkara-perkara yang bid'ah ke dalam majlis tersebut. Sampai macam tu lah. Kalau orang banyak tanya ni kan. Sampai Imam Malik ni halau orang tu. Supaya tidak mengganggu pemikiran dia ataupun membawa kepada sesuatu fahaman yang membawa kepada apa? Kalau bersila mestilah ada anggota kan. Tapi dia tak nak layan. Maksudnya begitulah. Makna mereka akan turut bergaduh dengan makna istawa. Yang mana sebelum ini orang yang membaca perkataan Ar-Rahmanu ala arsh istawa ini dengan imannya pun dah cukup lah. Dia tahu istawa ni bukanlah bermaksud bersila. Kan? Tak ada pula perlu ada tangan, seperti mana kena ada anggota,
ataupun orang yang mengimani pada ayat ini, mula-mula dia tak nak tahu pun perkataan ini, tetapi apabila ada orang yang bertanya dan dia bertanya lagi, maka semuanya itu dianggap sebagai perkara yang bid'ah. Maka serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana ditafwidkan. Penyerahkan semua kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa? Bila kita kata perkataan bersila itu, dia dah mula menyerupai kepada makhluk. Maknanya, Allah ini memang tidak boleh menyerupai dengan apa-apa makhluk. Contoh, Allah itu bercahaya. Allah itu an-nur, bercahaya. Adakah cahayanya seperti lampu kita? Kita sampai tidak boleh melebihi sempadan laisar tu. Okey, dijawab oleh Imam As-Sanusi rahimahullah, istawa ini adalah maklum dari segi bahasa Arab yang mana dia ada makna-makna alternatif yang bersifat metaforik. Metaforik ni metafor. Kemungkinan makna-makna tadi sah bagi Allah Subhanahu Wa Taala dari segi makna yang metafora. Akan tetapi bagi istawa, bagi ayat ini kita tak tahu. Dari segi metafora tu, maknanya dalam bahasa Arab, kalau kita tengok, ada makna dalam bahasa Arab juga tentang perkataan istawa adalah level ataupun setaraf. Ada juga maksudnya. Maka makna istawa Allah di atas arash itu tidak seperti bersemayamnya manusia di atas kapal atau di atas belakang binatang tunggangan atau di atas singgasana sebagai contoh. Allah duduk macam duduk atas pelamin. Ibaratnya kalau kita nak menganggap Allah itu bersemayam di atas arash. Ataupun dia kata barang siapa yang menggambarkan seperti itu, maka dia termasuk dalam golongan yang dikalahkan oleh waham. Golongan yang dikatakan waham ni adalah sangkaan yang mengalahkannya. Kerana sesungguhnya dia telah menyamakan zat pencipta dengan makhluk. Menyamakan Allah dengan makhluk. Padahal sesungguhnya telah sabit dengan dalil akal dan dalil nakal daripada Al-Quran dan Al-Hadis bahawa sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak ada sesuatu pun yang menyerupainya. Maka sebagaimana zatnya itu tidak menyerupai sesuatu pun daripada makhluknya, demikian juga apa yang disandarkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala tidak menyerupai apa-apa yang disandarkan kepada makhluk-makhluknya. Ini maksud ayat-ayat mutasyabihat. Maka kalau kita nak renung dekat sini, makna istawa itu adalah layak bagi Allah yang dimaksudkan dengan ketinggian, keagungan dan pemurahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana yang telah dikatakan oleh siapa? Jumruh ulama para salafus soleh. Mana dalam perkataan inilah bila ada orang tanya kan, Allah itu bersemayam di atas arash, sekian. Allah tu kat mana? Allah tu kat langit. Kita pun dah baca tentang hadis daripada hadis apa? Kisah yang mengatakan Allah itu di langit, dia tunjuk Allah kat langit tu kan. Semua Alhamdulillah Allah dah memberikan kita sedikit kefahaman dengan sedikit-sedikit ilmu yang kita murajaah ini. Maka kemarin kita tengok adakah ulama salafus soleh melakukan takwil. Takwil ni maknanya menggunakan ayat yang premier tadi kepada ayat yang alternatif. Adakah para salafus soleh gunakan takwil tersebut dengan kita panggil menggunakan akal mereka untuk menterjemahkan? Jawapannya, ramai ulama salafus soleh melakukan takwil. Namun ramai sangat yang melakukan. Tetapi jumruh ulama salafus soleh mengikut iaitu tafwid. Tafwid ni ramai juga yang mengikut kepada diserahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kalau kita tengok dalam perkataan yang lain dikatakan bagaimana perkataan-perkataan yang membawa ataupun kadang-kadang kita dengar orang kata kita tak boleh tahu cakap jodoh itu di tangan Allah. Jadi kufurlah kita sebab kita mengatakan Allah itu ada tangan. Kadang-kadang kita dengar perkataan itu. Maka boleh jadi kita tahu jodoh di tangan Allah, kita pecahkan kepada bahasanya secara literalnya, pecahkan juga kepada majazi dan juga metafora, membawa maksud jodoh di tangan Allah itu adalah bukan tangan ni, kekuasaan Allah dalam mentadbirkan akan penemuan-penemuan jodoh kita.
So harapnya jelaslah tentang ayat mutasyabihat ini. Tetapi kalau kadang-kadang ada orang tanya, adakah orang yang boleh jatuh kufur ke orang yang kata Allah ini bersemayam? Ada kadang-kadang kita dengar dia kata Allah ini bersemayam di atas arash. Maka boleh menjadi makna metafora yang dia maksudkan bersemayam itu adalah menguasai. Sebab tu kita kena tanya dia. Dia maksudkan macam mana? Adakah Allah itu duduk bersila? Mungkin dia maksudkan bersemayam itu pada pendapat kita Allah itu menguasai. Ataupun Allah itu berkuasa terhadap sesuatu. Bersemayam ni juga membawa erti kepada menguasai. Maka kita ini tidak bolehlah semudah-mudahnya untuk mengkufurkan orang ataupun semudah-mudahnya untuk mengkafirkan orang. So kita kena fahamlah dari segi istilah-istilah bahasa yang mereka gunakan. Begitulah dengan perkataan-perkataan ayat mutasyabihat. Iaitu ayat-ayat yang membawa maksud yang kita perlu fahami. Tetapi hari ini saya tak kupas lah sampai habis kerana dia ada, insyaAllah nanti kita akan sambung yang selepasnya itu. Ada lagi sambungan bagi ayat-ayat mutasyabihat. Maka karangan yang saya baca ataupun siapakah rujukan bagi saya ini adalah daripada, kalau kita tengok, kitab Al-Jawarih Al-Kalamiyah. Kalau duk tanya, Ustazah ni rujuk kitab mana? Al-Jawarih Al-Kalamiyah, yang menjawab tentang persoalan-persoalan akidah. Akidah kita lah. Sebab hari ni kita tak naklah agar terpesongnya iman kita. Sebab kalau kadang-kadang kita baca, kita tak faham, maka kita ikut. Mereka akan gunakan ayat-ayat ni lah. Ayat-ayat mutasyabihat inilah untuk meyakinikan lagi kita. Oh ni tak iman ni ke ni Allah kata ni. Ini Allah bagi tahu ni. Maksudnya begitu. So ada soalan? Saya mohon untuk tutup recording sekejap. Record tu boleh stop.